Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang pasukan Sabah dalam saingan separuh akhir TM Piala Malaysia Second League, yang mana JDT menang 3-1 hasil jaringan dari Baxter, Forestry dan juga Syafiq Ahmad, dan gol pasukan Sabah dijaringkan oleh Taiki Kagayama. Sepatutnya JDT boleh menang 4-1, tetapi sepakan penalti yang diambil oleh Safawi berlambung tinggilah pada perlawanan ni. Agak mengecewakan, tetapi tidak apa, sebab selepas itu pun Safawi involve dengan gerakan untuk gol ketiga pasukan JDT. Baiklah, untuk perlawanan final JDT akan bertemu di antara Terengganu atau Selangor, yang mana perlawanan di antara Terengganu dan juga Selangor akan bermula pada perlawanan malam ni. So kita nantikanlah siapa yang akan bertemu dengan JDT di final. Adakah bertemu dengan Terengganu untuk ulang balik final Piala FA ataupun bertemu dengan pasukan Selangor. Jadi kalau bertemu dengan pasukan Selangor, dia akan jadi rancak sikit, sebab Selangor memerlukan slot untuk ke Asia. Kalau Selangor menang, maka Selangor lah yang akan ke Asia. Kalau Terengganu masuk final, kedua-dua pasukan dah berjaya layak ke Asia. JDT ACL, Terengganu AFC Cup. Jadi kalau JDT versus Terengganu di final, Sabah lah yang akan bergembira, sebab Sabah yang akan layak ke AFC Cup. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan JDT. Apakah kekuatan dan juga apakah perkara yang saya suka tentang pasukan JDT ketika mereka cuba untuk melepasi zonal marking yang dilakukan oleh pasukan Sabah. Seperti mana yang kita tahu, Sabah bermain seperti mana ketika first leg, iaitu mereka bermain dengan compact dan bermain dalam zonal marking untuk memastikan yang pasukan JDT tak ada ruang yang banyak untuk exploit dan juga masuk ke dalam D-box. Dan dalam pada masa yang sama, Sabah juga bermain dengan defensive line yang agak tinggi untuk memastikan yang pemain-pemain JDT terperangkap dalam offside trap. Namun boleh dikatakan offside trap yang dilakukan oleh pasukan Sabah tidak banyak terjadilah, sebab boleh dikatakan punca permasalahan tersebut adalah kepada miscommunication dan juga pergerakan antara defense line pasukan Sabah tidak selari. Baiklah, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Yang pertama, tentang pasukan JDT, perkara yang saya suka adalah daripada segi build up play mereka, yang mana mereka involve ataupun memulakan gerakan daripada bawah, iaitu seperti mana yang kita tahu, memang JDT akan membentuk back 3 di belakang, iaitu Jordi Amat, Syarul Saad dan juga Matthew Davis. Yang mana untuk perlawanan ni kita boleh lihat dalam pembentukan JDT ketika build up daripada bawah adalah Syarul Saad akan cover untuk menjadi left ataupun wide left centre back, Jordi Amat di tengah dan Matthew Davis di bahagian kanan. Dan apa yang saya nak sampaikan di sini adalah tentang penlibatan player seperti Jordi Amat ketika JDT menyerang ataupun melakukan build up play. Seperti mana yang kita lihat pada perlawanan semalam, banyak pergerakan yang dilakukan oleh JDT daripada bawah adalah penlibatan yang dimulakan oleh Jordi Amat. Apakah speciality yang ada pada Jordi Amat ni? Speciality yang ada pada Jordi Amat ni, yang pertama adalah daripada dia punya vision. Dia punya vision memang dia dapat kenal pasti sama ada dia nak buka game ke bahagian kiri untuk mencari Koh Beng Ong ataupun untuk mencari Arif Aiman di bahagian kanan. Jadi kita boleh tengok banyak switch play ataupun build up yang dilakukan oleh Jordi Amat adalah bermula daripada bawah dengan melakukan hantaran-hantaran jauh. Kualiti hantaran jauh yang ada pada Jordi Amat ni memang sangat-sangat bagus dan juga sangat-sangat accurate lah untuk dia buka game. Jadi kita boleh tengok sekiranya Jordi Amat ada bola, dia akan tengok dulu di mana sudut yang sesuai untuk JDT melakukan hantaran, sama ada buka game ke belah kanan ataupun buka game ke bahagian kiri. Jadi apabila dia nampak pemain yang sesuai dalam kedudukan yang sesuai untuk dia passing bola, maka dia akan buka game. Itu sebab kita boleh tengok switch play yang dilakukan oleh JDT kebanyakannya berpunca dengan hantaran-hantaran jauh ataupun long ball. Passing adalah daripada Jordi Amat sekiranya JDT build up daripada bawah, sebab Jordi Amat ada kelebihan daripada hantaran jauh dan dia punya vision pun lawa. Jadi itu yang pertama lah yang saya suka tentang pasukan JDT dalam pembentukan build up. Sebab apa mereka buat macam tu? Sebab mereka nak main dalam small space ataupun ruang yang kecil, dan mereka nak start the build up dengan bermain 1-2 passing ataupun ball position di bahagian tengah. Mereka tak boleh nak attract pemain-pemain Sabah untuk keluar. Jadi dengan membuat demikian, maka pemain-pemain Sabah akan lebih kepada untuk membuka ruang dan juga mereka akan naik lebih ke atas. So disebabkan itulah JDT cuba melakukan build up dengan hantaran-hantaran jauh bermula daripada Jordi Amat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat juga tentang penlibatan dua player, iaitu
Syarul Saad dan juga Matt Davis. Seperti mana yang saya katakan tadi, pembentukan pasukan JDT ketika build-up adalah mereka menggunakan back 3, Syarul Saad di kiri, Matthew Davis di kanan dan Jordi Amat di tengah. Jadi apabila mereka melakukan build-up play, mereka tidak sahaja memfokuskan kepada long ball passing, tetapi mereka juga melibatkan 3 pertahanan ini untuk involve dengan gerakan-gerakan lebih move forward ke hadapan. Jadi kita boleh tengok Matt Davis di bahagian kanan, yang mana untuk perlawanan ni boleh saya katakan Matt Davis bermain dengan sangat baik daripada segi overlap yang dia lakukan, daripada segi memberi support kepada Arif Aiman dan juga Nazmi Faiz di bahagian tengah. Memang Matt Davis bertindak dengan sangat cemerlang. Kita boleh tengok dia boleh naik, dia buat larian overlap, lepas tu dia turun balik, dia banyak melakukan crossing dan sebagainya. So memang boleh dikatakan dia banyak memberi ruang kepada bahagian tengah dan juga memberi support kepada attacking pasukan JDT ketika mereka melakukan serangan di bahagian kanan. Manakala Jordi Amat, selain daripada long ball dan juga hantaran-hantaran jauh yang dilakukan oleh beliau juga sebenarnya terlibat dengan gerakan-gerakan build-up play untuk pasukan JDT di bahagian tengah bersama dengan Nak Choo In-saw. Seperti mana yang saya katakan, back 3 pasukan JDT, Matt Davis di bahagian kanan, Syarul Saad bahagian kiri, Jordi Amat di bahagian tengah. Jadi Jordi Amat bermain betul-betul di belakang Nak Choo In-saw. Jadi apabila beliau tak boleh nak distribute ball dengan hantaran-hantaran jauh, maka dia akan buka game dengan membantu Nak Choo In-saw di bahagian tengah dan dia akan follow up untuk membentuk gandingan di bahagian tengah untuk mengekalkan ball position pasukan JDT lah. So dia akan involve dengan gerakan di bahagian tengah bersama dengan Nak Choo, bersama dengan Nazmi dan juga Afiq Fazail. So dia ada variation lah dengan penggunaan Jordi Amat, bukan sahaja dengan hantaran jauh tetapi build up di kawasan tengah untuk kekalkan ball position dan untuk move bola lebih ke hadapan. Itu tentang Jordi Amat. Manakala Syarul Saad, kita boleh lihat beliau juga kebanyakannya bermain di bahagian kiri untuk support tempat Ko Beng Ong, tetapi dalam pada masa yang sama dia juga boleh masuk ke bahagian tengah untuk involve dengan bahagian tengah punya ball movement. Dan yang paling penting, kita boleh tengok Syarul Saad sebenarnya mempunyai tindakan reflect sebagai seorang player yang boleh join the attack, yang mana kita boleh tengok gerakan daripada Syarul Saad dalam satu-satu situation dia berada dalam kotak penalti bersama dengan Forestry dan juga Bekson untuk membuka ruang ke bahagian hadapan. So benda tu menunjukkan yang Syarul Saad punya instinct as a centre back yang join the attack untuk membantu bahagian hadapan. Dia juga mampu untuk memberikan peluang yang lebih cerah dan juga orang kata apa, positioning beliau mampu untuk membantu bahagian serangan untuk create lebih banyak space kepada pasukan JDT ketika mereka menyerang. Bahkan dalam situasi set pieces pun memang Syarul Saad dan juga Jordi Amat akan involve untuk challenge the high ball lah, tetapi ataupun untuk challenge the aerial duel. Tapi sayanglah memang set pieces JDT gagal untuk dimanfaatkan dengan baik. Tetapi Syarul Saad memang semalam dia bermain dengan baik. Dia begitu kompos dengan Jordi Amat dan dia juga bertahan dengan baiklah untuk cover up mereka punya positioning dan untuk mematahkan serangan balik daripada pasukan Sabah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kalau kita lihat pasukan JDT pada perlawanan ni sebenarnya mereka bermain dengan bagus. Mereka cepat untuk melakukan pressing ketika mereka kehilangan bola. Seperti mana yang kita tahu, Sabah bermain dalam posisi bertahan dan lebih kepada counter attack. Jadi apabila pasukan Sabah cuba untuk bermain dengan gerakan counter attack, pemain-pemain JDT dah melakukan pressing untuk memastikan yang mereka berjaya untuk merampas bola sebelum pasukan Sabah melakukan quick transisi ke arah gawang JDT. Dan disebabkan itulah pasukan Sabah gagal melakukan counter attack dengan cepat dan juga quick transisi daripada bertahan ke menyerang dengan cepat dalam situasi counter attack. Sebab pemain-pemain JDT cepat untuk melakukan pressing dan mereka cepat untuk recover balik mereka punya position untuk memastikan yang Sabah tak ada space dan mereka menyebabkan bahagian hadapan Sabah senang untuk dipatahkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang boleh saya puji tentang pasukan JDT ni adalah di bahagian tengah. Kalau kita lihat kepada bahagian tengah pasukan JDT, Nak Choo In-saw bermain dengan sangat baik daripada segi semi press, tetapi dia bertindak sebagai holding midfielder, yang mana dia boleh dikatakan lebih kepada untuk cover up bahagian defense dan juga lebih kepada untuk balancekan bahagian tengah sama ada daripada segi menyerang atau daripada segi bertahan. Tu sebab kita boleh tengok Nak Choo, kalau dia bertahan dia akan bertahan dengan baik, dan kalau dia menyerang dia pun akan involve tetapi tidaklah naik terlalu tinggi. So Nak Choo In-saw ni memang orang kata apa, dia adalah holding midfielder yang terbaik dan dia juga boleh balancekan bahagian tengah dalam situasi ketika mereka diserang dan dalam situasi ketika mereka menyerang. Tetapi bukan tentang Nak Choo In-saw yang saya nak ceritakan. Saya nak ceritakan tentang Afiq Fazail. Untuk game ni apa yang boleh saya katakan, Afiq Fazail sebenarnya diberikan kebebasan untuk bergerak di mana sahaja beliau berada, tetapi mostly
dalam keadaan yang kebanyakannya Afiq Fazzail sebenarnya berada dalam kedudukan di bahagian kiri dan dia juga kadang-kadang mengikut kepada bola di mana. So apa yang boleh saya katakan, Afiq Fazzail ni dia punya link up play adalah sangat bagus. Dia adalah sebagai connector dan dia adalah sebagai penggerak utama untuk memberi bantuan kepada bahagian hadapan pasukan JDT. Kita boleh lihat sekiranya JDT menyerang di bahagian kiri, maka Afiq Fazzail akan overload di bahagian kiri untuk memberi support kepada Ko Beng Ong dan juga Forestry untuk membina link up dan juga combination play di bahagian situ. Dan sekiranya Afiq Fazzail di bahagian tengah, dia akan lebih memberi bantuan kepada Nak Choo Insah untuk bertahan sekiranya diserang, dan sekiranya mereka menyerang, Afiq Fazzail lebih suka untuk membantu Nak Choo Insah dalam progress the ball untuk lebih ke hadapan, dan dia juga akan distribute ball dengan hantaran-hantaran jauh. Dan specialnya daripada Afiq Fazzail ni, dia bukan sahaja boleh bertahan tetapi dia juga boleh menyerang. So dia sebenarnya gameplay dia lebih kurang kepada Nak Choo Insah. Cumanya gameplay Afiq ni dia lebih kepada bergerak bebas dan dia boleh, orang kata apa, dia punya kerajinan, work rate dia tu sangat-sangat tinggi. Dan kita boleh tengok semalam memang work rate yang ditunjukkan oleh Afiq Fazzail memang sangat-sangat rajin lah. Dia boleh bergerak dengan lebih bebas di bahagian tengah, ke wide area di bahagian kiri atau bahagian kanan. Dan yang paling penting, kelebihan yang ada pada Afiq Fazzail ni adalah daripada segi vision dan juga dia punya passing, yang mana kebanyakannya passing-passing yang dia lakukan memang killer pass lah. Saya bagi contoh satu hantaran jauh yang dilakukan oleh Afiq, yang mana dia nampak Arif Aiman buat larian, dia buat passing kepada Arif set up kepada Forestry, goal. So itu kelebihan yang ada pada Afiq. Dia juga balance macam Nak Choo Insah, dia boleh bertahan, dia boleh menyerang, tetapi kelebihan dia adalah more to offensive player, dan dia dibantu juga dengan dia punya stamina dan juga kerajinan yang ditunjukkan oleh beliau, menyebabkan dia adalah player yang paling memberi impak yang positif kepada bahagian tengah. Itu tentang orang kata apa, Afiq Fazzail. Manakala untuk pasukan JDT, kalau kita lihat secara overallnya pada perlawanan ni, JDT bermain dalam formation 3-1 kan, 3 di belakang, 1 holding midfielder Nak Choo Insah, dan mereka letak 2 attacking midfielder ataupun lebih kepada CM, Afiq dan juga Nazmi, dan mereka akan overload di bahagian kiri for Ko Beng Ong, dan di bahagian kanan mereka akan letak Arif Aiman, dan mereka akan letak 2 striker iaitu Forestry dan juga Bekson. Jadi kalau kita lihat pada perlawanan ni, apa yang cuba dilakukan oleh JDT secara overallnya adalah mereka cuba untuk mengeluarkan Sabah daripada zonal marking ataupun senang Soita. Mereka cuba untuk mengeluarkan Sabah daripada zon mereka sendiri untuk mereka create space kepada pemain-pemain serangan pasukan JDT untuk mereka exploit ruang-ruang yang diberikan oleh pemain Sabah. Tu sebab kalau kita lihat pada perlawanan ni, apa yang dilakukan oleh JDT adalah mereka lebih prefer untuk melakukan quick switch play, iaitu mereka cepat untuk melakukan switch play. Mereka cepat untuk melakukan switch play sebab mereka nak attract dan mereka nak memberi ataupun mereka nak renggangkan mereka punya Sabah punya zona marking supaya Sabah buat mistake dan pemain JDT ada ruang untuk exploit. Jadi benda tu berhasil. Kita boleh tengok sekiranya JDT attack di belah kanan, mereka tak boleh nak buka belah kanan, mereka kembali kepada bahagian belakang, buka balik belah kiri ke tengah, tengah ke kanan, kanan ke tengah balik, ke kiri balik. Dan akhirnya apabila mereka bermain macam tu dengan quick switch play, Sabah punya zona marking agak tidak seimbang dan juga tidak stabil, maka compact yang Sabah cipta ketika dalam 20 ke 30 minit yang pertama tadi, separuh masa pertama akan terpecah sebab mereka dah mula terikut-ikut dengan rentak gameplay yang ditunjukkan oleh JDT yang memegang bola ketika itu. So komunikasi mereka dah hilang, man to man marking mereka dah hilang, jadi mereka akan bagi space. Dan inilah kesempatan yang digunakan oleh JDT apabila mereka dah berjaya untuk renggangkan ataupun menjarakkan pemain-pemain Sabah dalam kawasan zona marking mereka. Di sinilah JDT exploit pemain-pemain Sabah ataupun ruang yang ada di pasukan Sabah dengan melakukan run behind the defense. Inilah yang dilakukan oleh Bekson, inilah yang dilakukan oleh Arif Aiman, inilah yang dilakukan oleh Syahmi Safari, yang mana kita boleh tengok gol daripada Bekson. Bekson berada dalam kedudukan yang kosong, tidak dijaga. Sebab apa? Sebab dalam situasi ketika itu Sabah berada dalam zona marking. Jadi apabila Sabah berada dalam zona marking, mereka tidak memfokuskan untuk menjaga player lawan secara individu untuk membentuk man to man marking. Maka apa yang cuba dilakukan oleh Sabah adalah ketika itu mereka cuba memerangkap Bekson untuk berada dalam offside trap. Tetapi sayang, apabila gerakan yang dilakukan oleh JDT dengan quick switch play, ada pemain-pemain Sabah terutamanya
Wilson Batul tak cakna dengan pergerakan daripada Beksen, maka Beksen boleh buat run di belakang dia dan dia berada dalam kedudukan kosong untuk menerima umpanan daripada Koh Bee Ong. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat juga kepada gerakan daripada Arif Aiman adalah dia buat larian di belakang Gerard Gadit, yang mana dia buat larian di situ dan tampak ada movement ataupun follow up daripada pasukan Sabah yang masih lagi cuba untuk membentuk offside trap dalam zona marking. Jadi JDT berjaya untuk penetrate pemain-pemain Sabah ni untuk masuk ke dalam D-box dengan hantaran-hantaran jauh, dan dalam pada masa yang sama mereka melakukan quick switch play untuk memastikan yang Sabah dah hilang fokus dan hilang concentration dalam membentuk mereka punya compact di bahagian pertahanan. Jadi secara overallnya memang itu adalah JDT dan mereka berjaya memanfaatkan peluang tersebut untuk memastikan yang mereka boleh menang lah. Dan untuk kelemahan bagi saya, JDT kelemahan tak berapa nak ada, cumanya untuk perlawanan ni daripada segi finishing memang JDT tidak bernasib baik. Dia Melim bertindak dengan sangat cemerlang. Untuk Safawi boleh saya katakan Safawi ambil free kick tu mungkin terlalu orang kata apa overpower, tapi selepas tu dia boleh involve dengan gerakan bersama dengan Syafiq dan juga Syami, so that is okay lah. Saya harap Safawi boleh improve dia punya gameplay lagi lah. Dan bagi saya secara overallnya Hector Bidoglio berjaya melakukan rotation player yang bagus. Dia bawa masuk Syahmi Safari bagi import, masukkan Syafiq Ahmad bagi import, masukkan Ahya Rashid pun bagi import. So benda tu memang positif lah. Squad bawah Hector Bidoglio ni nampak yang mereka lebih positif dan lebih selesa walaupun berlakunya beberapa pertukaran. So rotate pilih player macam mana, JDT still lagi boleh main dalam keadaan yang sama. Manakala untuk pasukan Sabah, macam saya cakap kan, mereka lebih memfokuskan pada defend. Defend memang penat. Kalau main defend daripada bertahan, daripada menyerang memang penat. So memang Sabah semalam mereka silap sikit dalam penggunaan zona mati mereka. Offside track tak menjadi, mereka tak cakna dengan pergerakan run in the behind oleh pemain-pemain JDT, menyebabkan mereka dihukum. So benda tu memang mereka kena terima hakikat lah. Dan dalam pada masa yang sama, mereka juga tak boleh nak penetrate JDT punya middle transisi mereka, middle department. So mereka tak boleh nak attack dengan baik. Tetapi bagus jugalah Sabah, mereka berjaya skor 1 dan ini adalah pertama kali JDT bolos dalam saingan TM Piala Malaysia. Kalau kita lihat kepada corak counter attack pasukan Sabah ataupun build up play pada pasukan Sabah, mereka sebenarnya cuba untuk melakukan orang kata apa, serangan ataupun cubaan jarak jauh. Contohnya macam Pak Taisu lah. Pak Taisu bila dia dapat bola, dia cuba melakukan percubaan jarak jauh. Percubaan yang kedua tu dia tepat ke Fariza tak boleh nak save dengan baik, Taki Gagayama respon dengan bagus dan gol. Yang sebelum tu pun Pak Tesu ada cuba dah tapi melamun tinggi. So itu adalah lebih kepada gerakan lah. Tapi semalam disebabkan kecemerlangan Demi Lim juga, Sabah boleh katakan bernasib baik, mereka tak tewas lebih daripada 3 dan mereka boleh perbaiki lah kot. Tetapi apa-apa pun Sabah adalah pasukan yang terbaik untuk season ni. Di bawah kendalian Datuk Ong Kim Swee, mereka quarter final Piala FA, nombor 3 Liga Super dan separuh akhir TM Piala Malaysia. That is a good thing. So benda tu memang bagus untuk Sabah dan memang orang kata apa, next season mereka kena perbaiki sikit lah. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.